Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Muamalat Darjah 6, yang mana hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas. Pelajaran 5, Al-Laqid. Masih lagi dalam pelajaran 5, iaitu Al-Laqid. Okey, baik. Kita teruskan. 5.10 Hukum memindahkan Al-Laqid. Ni dah kali ketiga ni kita sebut Al-Laqid. Apa Al-Laqid? Bayi yang dibuang ataupun bayi yang ditinggalkan ataupun orang gila. Orang gila pun termasuk juga dalam Al-Laqid. Okey, baik. Kita nak lihat apakah hukum memindahkannya. Satu, Al-Laqid yang dijumpai oleh orang negeri atau pekan, iaitu balad. Pada pekan atau dusun atau kampung ini qaryah tidak harus dipindahkan ke pedalaman. Maksudnya kalau dijumpa di kawasan bandar ataupun kawasan pekan, maka perlulah dipelihara di kawasan tu juga. Tak perlu dipindahkan ke tempat lain. Okey, kita teruskan lagi. Kedua, harus memindahkan laqid dari negeri atau pekan, iaitu balad, tempat dijumpai ke negeri lain dengan syarat. Ini kalau nak dipindahkan ada syaratnya, iaitu yang pertama, adanya perhubungan berita. Selamat di perjalanan. Jika tiada kedua-dua syarat di atas, maka ditegah memindahkannya walaupun perjalanan ke tempat itu kurang daripada jarak yang mengharuskan solat qasar. Solat qasar ni 2 marhalah. 2 marhalah ataupun lebih kurang 90 km dah. Perlu ada 2 syarat di atas ni. Ni syarat-syaratnya sekiranya hendak dipindahkan ke tempat lain. Perlu adanya perhubungan berita. Contohnya kita dapat tahu mungkin bayi ni ataupun orang gila ni tadi berasal daripada suatu tempat, barulah boleh dipindahkan. Ataupun selamat di perjalanan. Perjalanan tu perlu dipastikan selamat, tidak berbahaya dan sebagainya. Okay, teruskan lagi. Ketiga, harus bagi pedagang jika memungut laqid di sebuah negeri, memindahkan ke negerinya dengan 2 syarat di atas. Ini cerita pedagang. Pedagang ni orang yang bergerak, berniaga dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka jika dia jumpa di satu tempat dia berniaga, maka dibolehkan untuk dia membawa pulang ke negerinya dengan 2 syarat di atas tadi yang kita dah bincangkan. Mesti apa? Mesti ada perhubungan berita dan yang kedua selamat perjalanan. Okey, kemudian keempat, jika laqid dijumpai oleh orang negeri atau pekan di pedalaman badiah yang aman, haruslah dipindahkan ke kampung, qaryah atau ke pekan atau ke negerinya. Ini yang jumpa ni orang bandar. Maka perlulah dibawa bersama dengannya. Orang bandar ni jumpa laqid ni di kawasan pedalaman. Maka setelah dia jumpa, bolehlah dia bawa bersamanya ke tempat asalnya. Dia orang bandar kan, dia bawalah ke bandar. Begitulah ceritanya. Okay, kita teruskan lagi. 5. Jika dijumpai laqid di tempat yang tidak selamat, maka wajiblah dipindahkan ke tempat yang selamat. Jika terjumpa bayi, contohnya di tempat menunggu bas, tak selamat kan, kat situ mungkin ada binatang-binatang liar dan sebagainya, maka perlu dan wajib hukumnya untuk memindahkan ke tempat yang selamat. 6. Jika dijumpai laqid oleh orang pedalaman, iaitu badui, negeri atau pekan, balad, samalah seperti orang yang tidak berada di pedalaman. Ini sama ceritanya macam orang bandar jumpa laqid di kawasan pedalaman, perlulah dibawa balik ke tempat asalnya iaitu di bandar. Macam tu juga orang pedalaman jumpa pula laqid di kawasan bandar, maka bolehlah ia bawa laqid tersebut di tempatnya. Dan 7, jika didapati laqid oleh orang pedalaman di kawasan pedalaman, tetaplah di bawah jagaannya. Maksudnya, kalau kita orang situ jumpa laqid dekat kawasan situ, tak payahlah nak dipindahkan ke mana-mana, bolehlah terus dijaga dengan syarat-syarat yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okay, kita tengok lagi.
5.11 Perbelanjaan al-laqit. 1. Perbelanjaan ke atas laqit adalah diambil daripada harta alif. Harta am iaitu harta yang diwakafkan atau diwasiatkan untuk anak-anak jumpaan luqata atau anak-anak jumpaan ni luqata ni lah. Maka harta yang digunakan ialah harta wakaf. Sekiranya ada sebahagian daripada harta yang telah diwakafkan khas untuk kes-kes yang macam ni, maka bolehlah digunakan untuk perbelanjaan al-laqit ni. Seterusnya, ba harta khas. 1. Iaitu harta yang telah ditentukan baginya. Contohnya kain yang dipakai atau hampar sebagai alas. Yang kedua selimut, yang ketiga wang yang berada di sisi laqit. Ini maksudnya harta yang memang disertakan bersama al-laqit. Kita jumpa bayi tersebut, dah ada benda-benda tu semua bersama dengan bayi tersebut. Maka ini adalah harta khas. Harta khas. Nyebut pun tak betul lah. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. 2. Tidak dianggap sebagai harta laqit. 1. Harta yang ditanam walaupun ditanam di bawah laqit. Tidak dikira. Kemudian yang kedua, sekeping kertas maklumat berkenaan harta yang ditanam adalah milik laqit tetapi tanah tersebut bukan milik laqit. Maksudnya ada satu kertas catatan yang menyatakan bahawa di bawah tanah, di tanah ini tertanam harta laqit. Jadi kita maklum mungkin nota tersebut ditulis oleh orang yang meninggalkan laqit tersebut. Tetapi tanah tempat ditanamnya harta al-laqit itu bukan tanah dia. Maka ia tidak dikira harta laqit. Yang ketiga, harta yang diletakkan berhampiran dengan laqit juga tidak dianggap hartanya. Jadi sekiranya mungkin ada harta mungkin berupa wang tunai ataupun emas dan sebagainya berada berdekatan dengan laqit. Berdekatan dengan laqit maksudnya kalau dalam bakul bayi itu dia taklah berada dalam bakul bayi. Mungkin dia berdekatan dengan bakul bayi tersebut. Itu juga tidak dianggap sebagai harta laqit. Apatah lagi jika tiada sebarang nota. Okey, kita teruskan lagi. 2. Sekiranya tidak diketahui bagi laqit harta am atau khas, maka pembiayaannya hendaklah diambil dari Baitul Mal. Maka pihak majlis agama sesuatu tempat tu perlulah keluarkan perbelanjaan untuk memelihara laqit tersebut. 3. Seseorang yang memungut laqit secara bersendirian harus baginya 1. Alif. Menjaga harta laqit. Ba. Menggunakan harta untuk perbelanjaannya dengan izin hakim. Ini cerita sekiranya individu tersebut yang memungut laqit tersebut dan dia yang memeliharanya, maka harta yang ada bersama dengan laqit itu namanya harta khas tadi kan, ataupun harta awam yang dikeluarkan oleh pihak Baitul Mal ataupun pewakaf dan sebagainya, bolehlah digunakan oleh individu tersebut untuk perbelanjaan laqit tersebut. Jelas Okey, kita teruskan lagi. Latihan 1. Tuliskan 3 hukum memindahkan al-laqit dengan betul. 3 hukum, ada banyak tadi kan, ada 7 kalau tak silap saya. Saya nak awak tulis 3 saja. Pilihlah mana yang ringkas. 2. Nyatakan bagaimanakah pengurusan perbelanjaan al-laqit. Perbelanjaan al-laqit. Okay, perbelanjaan dia ada 3 kan, kaedah pengurusan dia tadi tu. Contoh tu tak payahlah tulis. Contoh harta am, contoh harta khas tu tak payahlah tulis. Tulis je 3 kaedah perbelanjaan al-laqit tu. Okay, baik, tu saja latihan kita pada hari ini. Dah siap, tolong hantar pada saya untuk saya semak. Dan jangan lupa tinggalkan nama kamu di ruangan komen ataupun ulasan sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, saya rasa itu saja. InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam masa akan datang. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.